walaupun ada yang mengatakan bahawa anugerah itu tidak membawa erti apa-apa, tetapi saya sangat yakin Berita Harian juga punya prinsip mengatakan bahawa anugerah yang telah sekian lama berpuluh tahun ada dalam industri hiburan tanah air, bila ada kata-kata yang mengatakan bahawa anugerah tidak membantu apa-apa dari segi rating dan sebagainya, of course mencalakan sebuah anugerah. Masa saya menang anugerah, peluang dan ruang saya tidak sebesar mana selepas saya dibuang ataupun kontrak saya ditamatkan. Benda itu mengubah kehidupan saya 360 darjah. Apa yang berlaku pada saya adalah sebaliknya. Sebab mereka kata demand, belagak diva. Tetapi itu yang dicadangkan untuk saya. Mungkin untuk melihat kejatuhan saya dan juga untuk memburukkan nama saya, menjatuhkan karier saya dan juga menutup pintu rezeki saya. Itu yang cuba dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Confession Bilik Gelap, dan episod kali ini saya bawakan penyampai radio popular kita, namanya semakin hangat diperkatakan, Taizo. Assalamualaikum Sudi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Sudi jemput saya dalam bilik gelap. Ya. Saya nervous sangat ni dalam bilik gelap ni. Apa kita nak sembang ni? Jangan, saya takkan raba. Walaupun dalam bilik gelap, saya nampak. Kita akan menyelongkar je. Wow, okey. Tentang raba. Taizo, macam mana kehidupan sekarang? Alhamdulillah semakin membaik, dan itulah sebenarnya. Dan di bulan yang sangat hebat ni, kesihatan mungkin semakin baiklah. Cuma kurang tidur sebab saya baru mula kerja sebelah pagi dekat IKIM FM. So itu antara benda-benda yang saya lakukan lah sepanjang bulan Ramadan ni. Taizo juga baru kembali dari menunaikan umrah kan? Saya rasa dalam bulan Januari, tempoh hari ke Februari? Januari, ya betul. Januari 25 tak silap saya. 25 ke 22 macam tu lah, lebih kurang Januari. Semua okey? Alhamdulillah. Perjalanan ibadah saya sangat baik. Saya dibawa oleh Eji Ibrahim Al-Islam, bagi peluang pada saya untuk menenangkan diri setelah apa yang berlaku dalam kehidupan saya. So sangat best. Memang teringin nak tengok Kaabah secara jelas, secara dekat. So pegang Kaabah dan juga Hajar Aswad juga saya dapat peluang untuk cium. Tapi bukanlah sampai terbuka ihram. Alhamdulillah. Pertama kali Taizo? Tidak juga. Maksudnya orang kata peluang yang diberikan kan? Ya, setelah lama mengidam untuk pergi. So mungkin itu cara Tuhan memanggil saya kan, dalam keadaan yang sangat tragis, tetapi saya dapat peluang untuk mengerjakan umrah. Alhamdulillah. So banyak masa diluangkan untuk bercerita kepada Allah, meluahkan segala isi hati. Dengan orang pun ada juga mengata. Okay, bercerita tetap, mengata pun tetap. Saya manusia biasa. Saya tidak lari daripada perbuatan jahat, tetapi bertempat dan juga bersebab. Maksudnya di Mekah? Di Mekah. Sama je, kita manusia biasa. Okay. Perjalanan ibadah tu terus macam biasa, solat, tawaf, mengerjakan umrah, mengikut hukum dan sepatutnya. Tetapi dalam waktu-waktu senggang, of course bukan sentiasa kita beribadat. Bukan sentiasa kita berada di masjid. Itu realiti dia. So itu yang ada kala bercerita dengan orang juga, of course. Orang tanya, kita jawab. Betul. Adakah saya patut menipu ataupun saya... Yelah, dia of course di sana orang kenal Taizo, kan? Alhamdulillah 360 darjah perubahan hidup saya. Sangat hebat. Percaturan Tuhan tu tidak saya jangka, kerana benda tu saya fikir saya akan hilang. Hilang sebuah pekerjaan, hilang dari industri, tetapi penceritaan Tuhan tu sangat berbeza dengan apa yang saya fikir. Alhamdulillah. Taizo, bila Taizo memenangi anugerah penyampai radio popular kan, pertama untuk Taizo, betul. Satu anugerah yang saya kira diidam-idamkan oleh kebanyakan penyampai radio yang dicalonkan terutamanya. Dan apabila Taizo menang, didatangkan pula orang kata satu kisah yang of course tidak dijangka kan Taizo. Dan adakah Taizo melihat itu kemenangan anugerah, kemudian apa yang berlaku merupakan satu
rupanya anugerah ini satu ujian juga, satu dugaan juga sebenarnya yang diberikan. Pada Taizo macam mana? Tepat. Dan juga walaupun ada yang mengatakan bahawa anugerah itu tidak membawa erti apa-apa, tetapi saya yakin Berita Harian juga punya prinsip mengatakan bahawa anugerah yang telah sekian lama berpuluh tahun ada dalam industri hiburan tanah air, bila ada kata-kata yang mengatakan bahawa anugerah tidak membantu apa-apa dari segi rating dan sebagainya, of course mencalakan sebuah anugerah. Saya sangat percaya Berita Harian mungkin sedikit sebanyak terasa untuk perkara itu. Tetapi apa yang saya lihat sekarang adalah bila berlakunya perkara itu, masa saya menang anugerah, peluang dan ruang saya tidak sebesar mana selepas saya dibuang ataupun kontrak saya ditamatkan. So itu yang sebenarnya, itu yang saya nampak. Macam saya kata tadi, percaturan Tuhan tu sangat berbeza dengan apa yang saya fikir dan apa yang saya harapkan. So benda tu mengubah kehidupan saya 360 darjah. Yelah, mungkin bila orang dah menang anugerah, dia akan melihat sesuatu yang indah kan Taizo, untuk ke depan kerjaya dia selepas itu. Tetapi mungkin sebaliknya pada Taizo kan, jadi satu ujian jugalah mungkin orang melihat itu. Pada Taizo sendiri menganggap benda itu sebegitu? Sepatutnya begitu. Sepatutnya bila kita merangkul apa-apa anugerah, sekurang-kurangnya apa yang paling utama, masyarakat akan melihat kita mungkin lebih baik. Mungkin majikan juga sepatutnya akan, ataupun rakan-rakan sekerja akan melihat kita lebih layak ataupun lebih baik dalam tugasan kita, dalam kerja kita, bakat kita dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku pada saya adalah sebaliknya. Dan saya juga percaya ramai juga yang artis yang pernah memenangi anugerah dan selepas itu tiada job dan sebagainya. Sebab mereka kata demand. So itu antara benda-benda yang diwawarkan tentang saya juga. Demand, belagak diva, mula nak tunjuk macam best-best. Hakikatnya mungkin Sudir kenal saya berbelas tahun, so Sudir melihat saya siapa. So adakah saya berubah? Adakah saya begitu? Soalan saya untuk Sudir, berubah ke saya? Tak berubah, dia sama. Ini soalan seterusnya untuk saya, untuk Taizo. Alright. Tetapi itu yang dicadangkan untuk saya, mungkin untuk melihat kejatuhan saya dan juga untuk memburukkan nama saya, menjatuhkan karier saya dan juga menutup pintu rezeki saya. Itu yang cuba dibuat dan dah dibuat. Dan of course Kursi Meja bercakap, orang yang bercakap dengan saya adalah orang yang saya kenal berbelas tahun. So of course mereka juga melihat tidak apa yang berubah pada saya. Even rakan-rakan sekolah yang saya jumpa pun tak ada pernah kata saya berubah ataupun berbeza daripada saya zaman sekolah. Kalau sepatutnya saya pun boleh berlagak macam kita tak kenal ke orang kan. Tapi saya tak perlu pun. Untuk apa? Untuk apa hanya sekadar satu anugerah you nak ubah segala penampilan you? Saya rasa tak perlu pun. Sebab lagi pun saya dalam industri dah 25 tahun. Nak berubah, nak berlagak, nak apa, saya rasa itu bukan saya lah. Saya tak dididik untuk begitu. Dan kenapa saya kata tak berubah? Satu, sebab saya mengenali Taizo memang seorang yang percakapannya sebegitu tau. Maksud saya macam yang seadanya, maksudnya nak cakap saja, nak lepas je. Dan kalau kita dengar dekat radio dulu pun kan, itu adalah Taizo, saya rasa. Mungkin saya jujur daripada apa yang hati saya. Mungkin dari segi otak, mulut, hati saya sama. Serentak selari. NLP saya tepat. Itu menyebabkan apa yang saya katakan sampai pada hati orang atau mana. Mungkin saya tak tahu, penggunaan intonasi juga kadang mungkin menyebabkan, mungkin salah saya adalah penyampaian intonasi saya menyebabkan orang rasa terkilan, sedih ataupun tersentak. Tapi jujur saya tak ada niat begitu. Saya menyampaikan benda yang daripada hati saya, daripada otak saya, daripada mulut saya, kepada mulut saya, supaya benda tu sampai. Saya tak ada niat nak nampak buruk pada orang dan sebagainya. Saya percaya setiap manusia tu sangat baik. Dan jujur, kalau mengenai saya, sesiapa yang kenal saya betul-betul, saya melihat orang tu sangat putih. Itu yang saya nampak pada orang. Walaupun hakikatnya ada orang yang bagi tahu ke saya, tak boleh, kita kena pandang orang tu ada sisi negatif dia. Tapi tidak pada saya. Selagi dia tidak melakukan apa-apa yang buruk pada saya akan melihat orang tu sangat putih. Tetapi jangan sampai bila saya melihat orang itu hitam, itu masa dah tiba untuk dia menerima padah. Taizo, yelah, bila
tidak lagi mendengar celoteh Taizo kan. Dan juga mungkin tak tahulah kalau Taizo sedar perkara ini ataupun mungkin orang pernah cakap ataupun tidak kan. Tak pernah lagi ada mana-mana penyampai radio yang bergaduh dengan pendengar. Tak jujur. Okey, itu ada sebuah karakter yang saya bawakan. Saya pun bukan jenis kaki gaduh. Mungkin apa yang berlaku orang ingat saya ni kaki gaduh. Tak. Siapa yang kenal saya bukan orang yang kaki gaduh. Cuma saya bercakap benda yang betul. Kalau benda tak betul, kita kena lawan. Yang penting kita lawan. Itu prinsip hidup saya. Benda tak betul, kalau apa yang kita buat, kadang-kadang ada orang yang menilai suatu benda yang baik pun dia nampak buruk. So kenapa dia kena bertulisan begitu? Jadi untuk kita mungkin saya juga dihadirkan untuk mengajar, untuk memberikan panduan pada kau yang benda tu salah. So saya perlu nyatakan. Tetapi ada juga sebenarnya benda tu saya salah, tetapi saya saja nak tengok, provoke. Sebenarnya feedback pendengar kan? Sebenarnya jawapan ni adalah provokasi. Sebab provokasi itu adalah satu benda yang membuatkan orang akan tersentak dan juga berfikir. Itu yang saya nampak. So apa yang berlaku, tak ada betul, tak ada salah. Tetapi provokasi itu lah yang menyebabkan apa yang ada pada saya sekarang. Yelah, kalau tak ada gaduh-gaduh tu tak seronok didengar kan. Dia sengaja bagi DJ koyak lah apalah. Saya macam okey. Tapi saya okey, alhamdulillah. Daripada celoteh sebegitu, dibawa pula sekarang ke segmen pagi di radio yang orang kata sejuk hati mendengar kan Taizo kan. Alhamdulillah. So sudi dengar. So terbakar tak tu? Terbakar maksud saya saya tak terbakar sebab saya tahu nilai Alhamdulillah. Saya apa yang saya lakukan sebelum ini. Saya bukanlah orang yang baik. Saya juga bukan orang yang tawadu, tahu tentang agama dan sebagainya. Saya belajar. Tetapi saya sangat percaya kita perlu menjadi seorang manusia yang baik, insan yang baik. Itu je. So saya daripada dulu pun saya tekankan dalam hidup saya, jangan pernah aniaya orang, jangan pernah aniaya makhluk. Sebab itu saja prinsip hidup saya. InsyaAllah akan selamat dunia akhirat. Transform daripada segmen petang kan kita tahu ke pagi susah tak Taizo? Maksud saya ialah lagi-lagi dalam untuk stesen radio yang orang kata lebih kepada Islamik kan. Sebagai penyampai radio, saya adalah pelakon drama radio terbaik. So kita perlu bawa sesebuah watak, mengikut situasi, mengikut konsep, mengikut tempat. Saya bukan seorang pelawak. Saya menyampaikan untuk membuatkan orang tersenyum dan juga tersentak. Itu saja. Tersenyum dan tersentak tu dua perkara yang saya rasa boleh sampai ke hati orang. So dua rakan penyampai ada tak mungkin memberi kata kita kena hati-hati ni, ada timbul kerisauan tak untuk diorang tu bergandingan dengan Taizo? Alhamdulillah setakat ni Luqman dan juga Sofian sangat memberi dan juga sangat menerima kehadiran saya. Mungkin sebelum ni mereka dah tahu karakter saya, cara saya bekerja dan sebagainya. So saya rasa tak ada masalah sebab mereka pun orang lama. Mereka tahu, dah bertapak kan? Dalam dunia pengacaraan, dunia DJ ni sangat lama. Jadi saya rasa tak susah untuk saya bersama dengan mereka. Cuma untuk mencari rentak tu of course mengambil masa. Tetapi setakat sampai hari ini mereka sangat menerima saya dan malah terbaru pengurusan nak saya cakap lebih panjang. Sebab dia cakap saya cakap pendek, padahal saya rasa saya dah cakap panjang dah pun. Itu yang feedback yang diterima. Of course ada yang negatif daripada pendengar-pendengar yang mungkin tak pernah mendengar konsep yang pernah saya bawakan dulu. Jadi bila dulu dia tenang-tenang, dia orang macam semuanya subtle, semuanya relax. So sekarang dia nak kena dengar lagi, bergaduh dengan pendengar. Bergaduh belum lagi. Belum lagi Soon. Soon. Tapi tetap akan ada, bila ada orang macam bantah ataupun memperkatakan tentang keburukan kita lawan. Kita lawan. Kita tetap kena bagi tahu apa yang betul, apa yang salah. Sebab supaya mereka dapat menerima. Sebab pada saya Islam adalah sangat indah. So Islam adalah pelbagai bentuk penyampaian. Yang paling utama sekali adalah hidup dengan manusia, hidup dalam kemanusiaan, rasa empati yang sangat tinggi, simpati. Itu yang paling utama sekali dalam kehidupan kita kan. Taizo secara di luarnya, jika bukan bekerja, adakah Taizo yang sama kita dengar di radio? Tidak. Okay. Saya seorang yang sangat berhati-hati bila berkata, dan saya sangat observe, saya sangat membaca.
Dan membaca saya, maksudnya saya tidaklah membaca menilai orang tu siapa. Saya sangat percaya semua orang tu baik. Sampailah orang tu melakukan apa-apa pada saya, itu menyebabkan saya akan nampak dia sangat buruk, dan dalam hati saya kata, kau ni jahat. So untuk saya, orang kata meletakkan gap lah di situ. Itu saya. Tetapi saya di luar, saya kurang bercakap lah. Kecuali dengan yang rapat-rapat dengan saya, itu yang saya akan bercakap. Dan saya orang yang sangat pura-pura dengan orang yang tidak saya kenali. Okay. Saya sangat berpura-pura demi untuk menjaga hati. Tapi kalau saya, orang yang saya sangat kenal ataupun orang yang rapat dengan saya, baik dengan saya menjadi diri jujur. sendiri. Okay. Saya sangat jujur untuk bercakap. Saya sangat jujur berkata-kata daripada hati, sebab hati juga mempengaruhi otak saya dan juga mulut saya. So saya akan bagi tahu perkara yang sebenar lah. Tetapi kalau orang yang saya tak rapat, tak baik, yang tak cantik pun saya kata cantik. Saya sangat pura-pura demi untuk menjaga hati, itu saja. Sampai ke tahap sebegitu. Ya, have to. Jadi manusia. Menjaga aib dan juga menjaga air muka. Air muka, ya. Bermaksud Taizo lebih mudah untuk didekati. Saya mudah didekati, tapi sukar untuk dirapati. Wow. Raba jangan. Okay. So nak berkawan dengan Taizo tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak kira bangsa, tidak kira agama, tetapi pada akhirnya kasta dan sebagainya, itu bukan saya. Tetapi pada akhirnya Taizo akan memilih. Tidak memilih, tetapi saya lebih dengan orang yang saya selesa. Selesa pada mata saya ataupun pada pandangan saya adalah orang yang boleh dengar kata saya lah. Kebaikannya tak boleh dengar pun, tapi saya akan melawan lah. So circle Taizo sangat kecil. Sangat. Sangat. Saya tidak keluar, saya tidak berjumpa dengan siapa, saya banyak mengelak. Itu saya. So maksudnya kalau di telefon tu, WhatsApp-nya, dialnya adalah orang yang sama saja. Betul. Panggilan telefon orang yang sama. Sampai satu ketika orang tu mungkin akan hilang daripada hidup saya. bila dia tak boleh menerima apa yang saya katakan, ataupun mungkin kadang-kadang saya pun manusia juga, ada masa saya pun kecil hati dan sebagainya. Itulah. Adakah itu maksud saya ialah dalam apa yang Taizo punya, ialah itu kehidupan pilihan Taizo kan, adakah itu memang dibentuk daripada awal ataupun memang secara naturalnya Taizo? Saya sangat reserve dan saya orang yang pemalu, sangat pemalu dan juga rendah diri. Tetapi jangan sampai saya direndahkan. Itu adalah kepantangan saya. Jangan sampai dilukai. Dilukai itu biasa, tapi direndahkan bukan. Dan adakah juga dia lah, mungkin macam Taizo kata tadi kan, circle-nya kecil dan sebagainya, membuatkan sehingga sekarang Taizo masih sendiri. Tak ada, maksud saya ialah tak ada, belum ada pasangannya, belum ada orang kata berdua. Saya pernah dicintai dan juga mencintai. Tapi dah lama dah tu. Tak juga lama. Mungkin umum tak tahu, sebab saya sangat reserve. Sebab saya tak fikir saya perlu berkongsi tentang kehidupan peribadi saya. Biarlah mereka tanya apa yang berlaku dalam kehidupan saya. So itulah, mungkin ada ketika saya berjumpa dengan orang yang salah, ataupun orang itu berjumpa dengan saya yang salah. So dua perkara yang berbeza. Mungkin bukan masa untuk saya bersama lagi lah. Sebab saya memilih untuk mengecap bahagia, dan saya memilih untuk orang yang dah lengkap, dan saya juga lengkap. Tapi macam mana nak mengecap bahagia kalau sendiri? Adakah prinsip Taizo berbeza in terms of mengecap bahagia itu? Tidak, saya percaya bahagia itu perlu berpasangan. Sebab tetapi ada juga bila berpasangan tu menjengkel kan. So kadang menjengkel tu mungkin waktu yang singkat tapi bila dalam lama dia jadi annoying, dan akhirnya kita berpisah secara baik. Itu lebih baik. Satu-satu perhubungan tu lama ke singkat? Kebanyakannya lama, ada juga singkat. Lama berapa lama? Pernah lama,
Tak ingat berapa lama. Oh, lama sangat tu. Tapi yalah, benda tu tak berlaku dengan baik kan. Hujungnya mungkin ada macam mana kata, restu. Kadang kita pun bila berkawan pun, bila tak ada restu dan sebagainya, membuatkan kita rasa macam tak boleh teruslah. Lama-lama benda tu akan jadi menjauh. Kalau singkat, beberapa bulan? Ya, berapa bulan ada. Kadang berapa minggu pun ada. So of course, saya macam saya kata, saya tak pernah sunyi dengan sebuah kecintaan. Wow. Yang seorang tak nampak kan, Taizo kan? Kita tak perlu untuk bercinta dengan sesiapa kan. Bila sebab orang mengetahui Taizo, sebab tidak dikongsikan di mana-mana, jadi orang beranggapan Taizo ni memang selamanya memilih untuk sendiri. Saya yakin ramai yang tak nak tahu pun. Ya, tak. Orang nak tahu sebab satu faktor adalah pada usia yang sekarang kan. Of course lah, mesti orang kata kenapa masih bujang, kenapa masih solo. Soalan-soalan orang kalau balik kampung, balik beraya kan, mesti tanya. Saya ada anak seorang. Anak saya itulah pengubat saya. So saya tak perlu risau tentang kasih sayang ke cinta ke. Saya yakin bila kita baik dengan orang, akan ada orang yang hadir untuk memberikan sebuah sayang untuk kita. Itu je. Atau mungkin adakah bila Taizo berpasangan kan, pasangan itu tidak boleh menerima anak yang Taizo ada? Tak juga. Okay. Sebelum nak dapat bapa, dia akan kena ambil hati anak dulu. Dia tackle anak. Walaupun sebab tu kita tak tahu apa yang berlaku kan. Hakikatnya begitu. Sebelum nak dapat bapa, dia akan tackle anak, bawa anak berjalan, belikan hadiah untuk anak. Anak pun boleh pau dia. Itu standard. Itu standard. Itu biasa berlaku. Tak ada masalah pun. Tapi hujungnya tak tahu. Hujungnya tak ada apa-apa berlaku. Mungkin bukan jodoh lah. Anggap bukan jodoh. Dan kita tahu juga pada 2022 kan, Taizo kehilangan ibu tercinta. Betul. Dan satu perkara yang ibu mungkin tidak sempat melihat adalah Taizo berumah tangga kan. So adakah selama hayat ibu perkara ini ditanyakan, ataupun memang ibu menyerahkan kepada Taizo sahaja? Saya banyak temukan dia dengan beberapa wanita untuk dia tengok, dia nilai, tapi akhirnya dia kata tidak. Okey. So itu Taizo kata restu, itu Taizo kata tadi restu ya. Okey. So saya pernah buat berjumpa. So walaupun tidak secara rasmi, tetapi tidak rasminya dia kata jangan. Okey. Itu so lagipun keluarga saya bukanlah orang yang sangat macam nak sangat saya berumah tangga dan sebagainya. Itu pilihan saya kan. Saya pun saya tidak terdesak untuk ke arah itu. Bukan. Saya tidak terdesak untuk berkahwin hanya kerana mulut orang. Okey. Saya akan melakukan perkara yang saya nak dan saya mahu, saya mampu, dan saya rasa saya boleh menggalas tanggungjawab bila saya rasa saya dah betul-betul layak untuk di situ. So banyak orang yang mungkin berumah tangga kerana sebuah kata-kata penghinaan ataupun didesak, tapi bukan saya. Mengenali saya tahu apa yang saya nak, apa yang saya buat. So tak payah paksa. Dan Taizo tahu apa yang membahagiakan diri sendiri kan? Sangat. Sangat. Dan tak perlu kita bahagia atas kata-kata orang lain. Tidak. Saya percaya ramai yang percaya dia kena bahagia kerana kata orang. Sebab tu jadinya anxiety, terjadinya banyak benda-benda yang negatif, kesan psikologi dan sebagainya. Sedangkan anda tidak bersedia, anda tak tahu pun tanggungjawab tu apa, makna tanggungjawab. Sebab tu ramai juga yang jadi mangsa atas keganasan rumah tangga dan sebagainya. Sebab tu saya kata saya perlukan wanita yang lengkap, dan saya juga lengkap, cuma kita perlu kecap. Itu saja. Untuk saling melengkapi itu kan, Taizo? Saya tidak percaya untuk melengkapi. Sebab dalam kehidupan ni kita perlu ada semuanya. Kita tidak perlu berharap pada pasangan untuk menjadi baik. Contoh, nanti nak ada suami yang boleh jadi imam, boleh membimbing. Okey. Kenapa kau tak boleh jadi imam untuk diri kau sendiri? Okey. Kenapa kau dulu masa dengan bapa kau suruh sembahyang, kau tak nak sembahyang? Tapi kau bila suami suruh sembahyang baru kau nak sembahyang. Untuk apa? Maknanya kau sendiri pun tak betul diri kau. Betul tak? Maknanya
untuk kita kena lengkapkan diri kita lah. Tak perlu untuk orang suruh ke orang apa ke kan. Sebab kerana sayang you bertudung, contoh. Salah. Sebab suami suruh. Betul ke? Salah. You kena buat kerana diri you nak Betul. buat. Bukan kerana disuruh, oh nanti abang kena masuk neraka. So, saya tak rasa begitu. Itu pandangan saya secara peribadi. Betul. Mungkin kita boleh bagi tahu, memberitahu bukan memaksa. Beritahu kalau you pakai tudung mungkin you lagi cantik, contoh. Tetapi bukan disebabkan You kena pakai tudung. You kahwin dengan I, you kena pakai tudung. Tak ada. Okay. Bukan begitu. Setiap insan perlu ada pendirian dia sendiri untuk menentukan. Nanti bila dah pakai tudung, contoh lepas mungkin ada berlakunya perbelahan, bercerai dan sebagainya, buka tudung pula. So itu pandangan saya. Yelah. So setiap orang ada pandangan berbeza. Betul. Kan? So betul lah orang kata mengecap bahagia, nak bahagia itu biar dengan cara kita sendiri, kan Taizo? Ya. Yang penting sekali, paling utama sekali kita ada rasa tanggungjawab. Betul. Ada rasa malu pada diri sendiri. Kalau kita tak ada rasa malu pada diri kita, anda perlu dimalukan. Begitu. Ya. Sebab itu cara untuk anda tersentak. Kalau tidak, kita tak akan sedar. Kita tak akan sedar. Bila kita tak ada rasa malu, kita tak sedar pun apa yang kita buat tu salah. Contoh kalau orang tu melakukan kesalahan, mencuri contoh, dia akan malu bila dia ditangkap. Malukan keluarga dia tersentak bila ditangkap. Kalau tak ditangkap, tak dimalukan ataupun tak dibicarakan, mungkin dia tak. Sebab tu bila kena tangkap, dia tutup muka dia. Kena cover muka dia. Kalau ambil rasuah contoh kan, kenapa nak cover muka? Kau berani buat, berani tanggung lah. Tunjuklah muka. Betul. Akulah hero. Aku pernah makan rasuah, contoh. Akulah hero, aku pernah mencuri, contoh. Akulah hero, aku pernah merogol, contoh. So, tapi bila berlakunya benda macam tu dah tertangkap, baru rasa malu kan. So, itulah jawapan dia. Perlu dihukum, perlu dimalukan, baru rasa sedar diri. Bukan niat kita untuk memalukan orang. Betul. Mesti ada sebab. Kita jangan sembarangan untuk buat benda-benda tak elok ataupun memalukan orang. Bukan kita bukan normalisasikan benda tu. Tetapi ada kalanya perlu dilakukan begitu untuk mendidik. Taizo seorang yang beremosi? Sangat. Yelah, kita dapat dengar kan. Sebab pada saya emosi, kalau kita sampai dengan cara yang betul, ia akan sampai ke otak orang lah. Dan Taizo tak rasa benda itu akan mengguris hati orang? Sudah tentu dalam kata-kata yang mengguris tu ada pelbagai cara kan. Kalau intonasi kita baik, sebab tu pada saya kata-kata perlu disertakan dengan intonasi. Intonasi yang tepat. Sebab tu bukan semua orang boleh memberikan nasihat. Betul. Okay, bukan semua orang boleh memberikan counselling dan sebagainya. Begitu juga ibu bapa. Tak semua ibu bapa, walaupun dia ada anak, tak semua ibu bapa boleh memberikan nasihat yang baik untuk anak dia. Tak semua. Dia perlukan orang lain untuk membantu dia. Sebab kadang-kadang bila kita ni ada macam mana mungkin hubungan yang rapat, yang sangat baik, kadang-kadang intonasi yang kita sampai tu boleh menyebabkan kita tersakiti. Sebab tu berlakunya, contoh pernah berlaku sampai ibu bapa menegur anak, contoh menegur perkataan dia menegur tapi sama membunuh. Betul. Cara teguran tu tak tahu bagaimana. Sebab kita tak berada di situasi tu, jadi kita tak tahu teguran tu apa. Betul kan. Mungkin ketika waktu tu dia bangun tidur, mood pun swing. Lepas tu tiba-tiba kau bila nak kerja ni kan, asyik makan tidur habis berat kat rumah aku. So kita tak tahu pada ketika itu punya situasi. So saya sangat percaya intonasi juga mainkan peranan berlakunya benda-benda yang tak elok, tersakiti dan sebagainya. Macam Taizo kata tadi, ialah dalam circle Taizo sangat limited person yang boleh tahu siapa Taizo luar dalamnya. Tapi bila bercakap tentang family, dalam keluarga, sejauh mana rapat Taizo boleh dengan keluarga? Maksudnya dengan adik-beradik, dengan arwah mak dulu kan? Sangat baik. Walaupun adalah berbalah biasalah adik-beradik kan, mesti ada benda-benda yang kadang kata saya mengguris hati mereka kan. Sebab saya dan keluarga pun boleh tahan juga mulut. Sebab saya cakap benda yang betul. Saya sangat percaya saya cakap benda yang betul. So of course ada yang terasa,
Tapi tak apa, saya sangat percaya Tuhan tu sangat adil. Tuhan mahu mengetahui. So setiap kata-kata atau perbuatan tu ada dia punya kesan. So kalau saya berkata baik, of course kesannya akan baik. Begitulah sebaliknya. Itu je saya pegang dalam hidup ni. Saya pegang berkata yang baik. Taizo, pemergian arwah mak sangat meninggalkan kesan pada Taizo kan? Sangat. Sampai pada ketika itu saya merasakan bahawa kenapa dia tak nak ajak saya pergi, sebab saya sangat baik dengan ibu saya sangat rapat. Cumanya ni dah saya rasa lain. Tapi tak apa. Cumanya sampai sekarang pun saya tak tengok lagi gambar dia. Kalau ada gambar dia lalu ke apa ke, saya akan elak. Kalau ada gambar dia saya nampak, saya akan alihkan ke belakang. Kenapa Taizo? Saya tak boleh tengok sebab kerinduan. Tapi saya tak sesal. Dia bukan ada setengah orang mungkin dia sesal kan, mungkin tak pernah buat sesuatu yang baik pada ibu bapa. Saya setakat ni alhamdulillah saya tak rasa begitu, sebab saya dah buat terbaik untuk mak saya. So tak ada rasa penyesalan apa-apa yang saya lakukan. Mungkin saya tak fulfill, mungkin saya tak mampu untuk fulfill sepenuhnya impian ibu saya, tetapi saya sangat yakin saya dah buat yang terbaik apa yang saya mampu pada ketika itu. Sesal tiada, cuma sedih dan rindu itulah. Sampai sekarang Taizo kan? Ya. Alhamdulillah, saya kuat untuk kalau balik kampung Taizo? Balik okey. Maksud saya ialah balik kampung, of course di rumah yang maksudnya kenangan terakhir arwah kan. Saya balik, itulah macam kalau ada gambar dia saya saya terbalik kan. Itulah antara benda yang saya buat. Hanya kerana sebuah rindu lah. Itulah. Dan saya percaya Taizo sentiasa menangis bila teringat ibu. Sebab tu saya tak suka soalan ini ditanya. Itulah. Banyak diluahkan Taizo. Itulah. Tapi itulah saya bersyukur kerana saya pernah membuat benda yang baik lah untuk ibu saya. So okay. Ada yang belum sempat ditunaikan? Bukan kata tak sempat lah, mungkin saya tak fulfill apa yang saya sepatutnya fulfill. Itu sajalah. Dari segi kemewahan dan sebagainya, itu saja. Tapi untuk benda-benda lain, saya rasa saya okey. Saya okey. Mungkin perkara yang masih terngiang yang di kepala Taizo daripada arwah ibu. Saya tak ada kenangan sangat dengan ibu saya, walaupun saya rapat dengan ibu saya. Sebab saya ni very short memory sebenarnya. Kenangan saya banyak menjurus kepada rasa kepahitan dalam hidup saya, apa yang saya lalui lah. Itu kenangan yang saya sukar nak lupa. Tapi dengan ibu saya tak ada benda-benda yang macam adalah. Saya daripada keluarga yang macam jujur, mungkin benda ni saya boleh cakap sebab ibu bapa saya dah tak ada kan. Kalau dulu saya sangat menjaga aib ibu bapa saya. Bukan aib lah, macam saya tak nak orang luar tahu apa yang saya lalui dari kecil. Saya bukan daripada keluarga yang bahagia. Itulah. Mungkin disebabkan itu saya dapat menyelami hati orang. Saya ada rasa empati yang sangat tinggi. Ya itulah. Dan adakah disebabkan itu juga mungkin Taizo menjadi seperti hari ini, bermaksud ialah lebih berhati-hati? Sangat. Dan tidak mahu berlaku pada Taizo semula kan? Of course. Sudah tentu saya yang penting saya kuat. InsyaAllah. Dan perkara-perkara itu juga yang mungkin Taizo tak nak kenang. Ya.
Tapi saya pandang ke depan, dan apa yang berlaku dalam kehidupan saya adalah sesuatu yang baik, dan juga benda tu saya sampaikan melalui radio. Saya sampaikan melalui radio. Ceriakan diri. So bukan kata ceriakan diri, saya manfaatkan apa Betul. pengalaman hidup saya masa lampau untuk saya sampaikan dalam cara saya. Mungkin kelakar ataupun apa, pengalaman-pengalaman hidup saya yang mungkin saya tak pernah lalu pun, tetapi saya membaca dan sebagainya, ataupun saya melihat orang. So saya sangat bersyukur kerana apa yang saya lalui masa lampau saya, kehidupan saya, membuatkan apa yang saya ada sekarang. Pernah tak mungkin Taizo berada pada situasi, yelah kita tahu macam Taizo kata tadi kan, berasal daripada keluarga yang tidak bahagia orang kata. Bila melihat orang lain berada pada situasi yang sama, Taizo orang kata yelah cuba menyelami hati orang itu, berkongsi ataupun yelah dapat merasai apa yang orang tu rasa. Merasai, yes. Saya jarang berkongsi tentang apa yang saya lalui zaman kecil saya, zaman sekolah saya, sebab saya sangat malu. Saya mungkin orang yang sangat reserve, malu untuk bercerita dengan orang apa yang kita lalui. Tak macam zaman sekarang, budak-budak akan lebih terbuka. Betul. Untuk bercerita, meluahkan apa sebagainya. Saya sangat malu di sekolah. Sebolehnya saya tak nak tahu, saya tak nak orang tahu pun apa yang saya lalui tentang kehidupan keluarga saya. Saya perlu menunjukkan, saya perlu pura-pura menunjukkan betapa bestnya keluarga saya. Sampai tahap tu Taizo berpura-pura dengan cara tidak bercerita. Itu lebih baik. Bukan berpura-pura untuk menceritakan bestnya bapa aku macam ni, mak aku macam ni. Tak lah. Maksud saya berpura-pura tu dengan hanya tidak bercerita, diam. Itu lebih baik. Dan orang pun takkan tanya. Kalau orang pun tak tanya. Sebab orang ingat kita okey, walaupun kita tak okey. So biar kita sendiri yang tahu. Macam mana Taizo lepaskan ya rasa tu? Saya banyak bercakap dengan Tuhan. Cara orang bercakap tu berbeza. Saya banyak bercakap sendirian lah. Betul. Itulah saya. Saya banyak bukan bermonolog. Kalau dalam bahasa sastra ataupun bahasa orang pentas, bermonolog. Saya banyak bercakap dengan Tuhan. Itu sahaja cara saya untuk luah apa yang saya rasa. Dan sampai sekarang Taizo masih berterusan, walaupun kadang ada yang pernah tegur saya, cakap seorang ke? Macam tu. Saya tak gila, tapi itu cara melepaskan cara saya berinteraksi dengan jiwa saya. Mungkin kita punya soul kita. Rasa sakit Taizo? Sakit sangat. Tuhan saja yang tahu. Tapi saya okey. Ialah memendam kan, dilalui daripada zaman kecil kan. Tapi saya tak pernah salahkan ibu bapa saya, sebab sememangnya saya ditakdirkan untuk begitu. Dan kerana itu juga saya ada di sini. Apa yang saya ada sekarang. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Walaupun pada masa saya lalui itu, of course, saya akan salahkan Tuhan. Saya tak nafikan saya banyak salahkan Tuhan sebelum ini. Mungkin berjalannya waktu, saya belajar menerima sebuah takdir. Saya cuba untuk mengubah takdir, tapi tak berjaya. Kerana takdir itu daripada dia. Saya belajar untuk mengubah takdir. Saya cuba ubah takdir, tapi kerana apa yang kita buat tu tidak berjaya kan. Walaupun sehabis baik kita buat. Macam apa berlaku pada saya mengharapkan takdir saya adalah saya terus kekal lama. Tapi tidak. Takdir saya tidak begitu. Saya berusaha untuk merangkul anugerah. Saya fikir saya akan kekal lama, tapi tidak. So maknanya saya cuba ubah takdir tu, tapi takdir tidak begitu. Dan takdir dah mengatakan sebaliknya. Ya. Dan pasti akan ada yang lain yang Tuhan nak bagi kan, kita tak tahu. Sangat-sangat. Sebenarnya saya cakap kita melalui sebuah takdir. Betul. Yang kita tak tahu. Mungkin ada orang tertentu yang Tuhan bagi peluang, bagi ruang. Dia punya intuition yang sangat tinggi. Dia mungkin jumpa dengan orang-orang tertentu yang boleh memberikan sedikit inspirasi ataupun memberikan kata-kata semangat yang mana dia tahu ke manakah hala tuju dia
ke mana dia patut pergi, apa yang dia patut buat. So saya rasa itu bonus lah untuk seseorang itu. Tetapi ada juga orang yang tak tahu takdir dia, maksudnya dia tak tahu pun ke mana arah tuju dia selepas itu. Itulah. Taizo, kalau lah dapat diundurkan waktu kan, masa bila, ketika mana yang Taizo nak perbetulkan? Saya tidak mahu dilahirkan. Dalam maksud dia Taizo? Saya tidak mahu dilahirkan. Itu saja. Sehingga begitu ya? Ya. Taizo, mungkin apa yang Taizo lalui ialah hanya Taizo yang tahu, dan tidak orang tak tahu jika Taizo tidak bercerita seperti ketika ini kan. Dan kita percaya juga 25 tahun perjalanan Taizo dalam industri ini, ataupun saya mungkin kiranya lebih daripada 25 tahun itu, pasang surut sehinggalah Taizo berada di kemuncak kejayaan Taizo. Pahit, manis, suka duka semua Taizo dah rasa kan. Dan perkara yang paling mengajar Taizo? Tak ada apa, cuma saya fikir setiap sesuatu tu buat yang terbaik saja. So ganjaran dia akan nampak kemudian. Tak semestinya kalau kita buat terbaik sekarang kita akan dapat sekarang. So sebagai contoh, saya 25 tahun dalam industri, saya tidak dapat pada tahun pertama, tetapi saya dapat pada tahun yang ke-25. Betul. So perjalanan tu sangat jauh. 25 tahun bukan satu masa yang pendek. Betul. Banyak sangat pengalaman, banyak sangat duka lara yang saya lalui, senyuman, tangisan, semua ada. So buat yang terbaik saja dalam kehidupan. InsyaAllah akan ada ganjaran. Akan terus menjadi penyampai radio Taizo selagi diterima dan selagi tak ada job. Sekarang Alhamdulillah 360 darjah Tuhan ubah takdir itu saya. Walaupun dulu saya patut menang anugerah, kita dah tahu rezeki. Masa menang anugerah saya tak dapat apa-apa job pun. Saya begitu saja. Tapi selepas saya dia tamat kontrak, saya tidak bersama, dibuang, saya dapat peluang banyak peluang kerja yang baik, bertemu dengan orang-orang yang hebat. Itu antara benda-benda. Dan sekarang ni Alhamdulillah saya ada Pertubuhan Kasih Taizo yang saya akan fokus kepada anak-anak sekolah susah. So itu antara impian saya yang ingin saya lakukan dalam kehidupan saya, dengan apa yang saya ada pada ketika ini, dengan mungkin nama yang ada, kadang boleh memberi bonus untuk orang percaya dengan kerja saya. Dan mungkin dari situ ada benda-benda yang kita boleh kerjasama, dan juga dengan dana bantuan yang diberikan melalui sedekah 50 sen yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu anak-anak sekolah terutamanya. Itu impian saya untuk Pertubuhan Kasih Taizo. Dah lama ke Taizo? Impian tu dah lama, tetapi sekarang maksudnya pertubuhan baru dah ditubuhkan. Betul. Pertubuhan tu baru, tetapi saya ada bekerjasama dengan beberapa NGO yang hebat yang ingin bersama-sama dengan saya lah, untuk membantu anak-anak sekolah, untuk hanya dengan sedekah 50 sen. Sumbangan 50 sen boleh membantu. Kenapa 50 sen? Sebab saya rasa dia satu amount ataupun satu jumlah yang sangat sedikit, bukan sekadar orang yang dewasa ataupun kanak-kanak yang ingin simpati pada rakan-rakan juga boleh turut sama menyumbang kan? Kenapa memilih kanak-kanak? Mereka adalah insan yang akan membentuk negara. Kalau mereka berlapar, dia nak pergi sekolah pun mungkin tak ada mood, nak fokus pada pelajaran pun mungkin tak ada mood. Rasa rendah diri mereka menyebabkan mereka tak ingin bersama dengan rakan-rakan sekolah. So mereka ada insan yang akan membentuk negara nanti. So saya sangat percaya kalau kita dapat mencipta insan yang baik, negara ataupun masyarakat akan menjadi masyarakat yang hebat. Yalah, macam Taizo pun dah ada anak kan? Ya, betul. Of course, rasa tanggungjawab sebagai seorang bapa itu ada pada diri Taizo, dan saya kira dizahirkan juga kepada anak-anak dalam pertubuhan Taizo itu saya sendiri. Saya sangat menerapkan nilai sederhana dalam kehidupan anak saya. Saya tak mewahkan dia. Cuma sesekali tu adalah kalau dia nak beli mainan dan sebagainya kan. Tapi saya memang tak mewahkan anak saya. Saya bagi handphone pepecah. Walaupun saya mampu untuk bagi. Saya banyak handphone. Saya sangat gila handphone. Saya banyak handphone saya boleh bagi.
Tetapi sampai ada kawan-kawan yang tegur, anak bagi telefon pecah ke skrin dia? Okey je. Apalah sangat bagi iPhone kan. Untuk Taizo saya ada kemampuan, betul. Saya tak nafikan saya ada kemampuan, tapi saya tak buat begitu. Anak saya sangat sederhana. Dari segi pemakanan dia, sekali-sekala je kalau dia minta lah. Itu yang saya terapkan. Sebab pada saya, hidup saya dulu susah, saya pun sederhana. So saya rasa why not. Tapi saya nak anak saya jadi hebat, sederhana dalam kehidupan, tetapi hebat dari segi pekerjaan ke. Dia perlu kaya, sebab dari kaya tu boleh membantu ramai orang. Umur berapa Taizo? Siapa? Anak 9 tahun. Oh 9 tahun. Darjah 4 lah sekarang. So diberikan sepenuh kasih sayang kan? Sederhana. Sederhana. Sebab saya percaya kehidupan dia perlu sederhana. Tidak perlu berlebih-lebih. Tak perlu. Walaupun kita mampu, kita kaya dan sebagainya, anak-anak perlu sederhana. Dia tahu ayah dia Taizo, penyampai radio popular. Ya. Dia tak nak. Dia tak nak bapak dia popular. Dia kata I don't want you to be popular. Why? Bila saya bergambar-gambar dan sebagainya, dia tak suka. Okay. Sebab mungkin dia rasa dia pun nak popular juga. Tapi memang pernah masa sebelum saya menang anugerah tu, saya pergi ke Istana Budaya. Saja saya cakap petang tu, sebab kita nak ambil tiket dan nak pergi. Cakap, I nak pergi dekat Istana Budaya ni, I bawa you. Nak buat apa pergi sini? Malam ni I ada watch show untuk anugerah bintang popular. I don't want you to be popular. Tu je. So dia tak nak saya begitu. Tapi itulah, itu sebuah kerja kan. So saya melakukan yang terbaik untuk kerja saya, dan juga kelangsungan hidup saya dan juga anak saya, insyaAllah. Kawan-kawan dia tahu ayah dia Taizo? Kawan-kawan dia mungkin tak tahu, sebab rakan-rakan dia ramai yang bukan bangsa Melayu. Okay. So mereka tak endah pun, tak kisah pun. So dan dia lah kan ayah dia kan. Dan dia lah yang saya dengan dia kaki gaduh. Kaki gaduh. So kita orang bergaduh. Tapi lah gaduh-gaduh, gaduh yang mesra, gaduh yang manja. Itulah, kalau tak ada dia pun, kalau tak ada dia mungkin saya tak ada kat sini lah. Mungkin saya pun berhijrah macam tu. Sebenarnya memang saya berniat untuk berhijrah. Ke mana? Tempat yang orang tak kenal saya. Okay. Itu impian saya. Sampai tahap tu Taizo? Ya, betul. Dulu saya menyekat peluang dan ruang saya kerana ibu. Kerana kalau apa-apa jadi pada mak saya, nak balik susah sebagainya. Tapi lah bila ketiadaan ibu, ada anak pula. So saya fikir itulah kekangan. Tapi mungkin satu ketika saya rasa tak ada masalah pun kalau saya nak bawa anak saya berhijrah. Cuma mungkin sebab dia masih kecil lagi, so pendidikan tu saya rasa lebih mudah di sini berbanding tempat lain. Kalau tambah-tambah saya sendirian kan, kalau dah berpunya mungkin itu lebih mudah pergerakan saya. Tapi kenapa sampai tahap nak berhijrah Taizo? Seperti ada kekesalan, kekecewaan, banyak perkara yang saya belum gapai dalam hidup saya. So saya rasa mungkin penghijrahan adalah perkara yang sangat baik untuk saya memulakan mendapat apa yang saya mahu. InsyaAllah. Itu yang saya harapkan lah. Tapi tak tahu bila masa itu akan tiba, dan saya mengharapkan perkara itu akan berlaku dalam waktu yang sangat terdekat lah. Dan akan meninggalkan apa yang ada di sini, membina sesuatu yang baru, lebih baik. Terlalu banyak tu nak tinggalkan Taizo. Tapi itu antara impian saya lah. Yalah. Kalau Tuhan izinkan, itu yang saya mahu. Taizo, mungkin di akhir ini kan, kalau diberi peluang, Taizo nak bercakap di sini, lepaskan kerinduan terhadap arwah ibunya Taizo, nak dicakapkan apa? Tak ada apa. Tapi of course raya yang sangat dekat ini banyak membuatkan saya rasa macam sedih kerana tak apa bersama. Tapi alhamdulillah
Saya ada adik-beradik yang sangat baik, yang sangat perhatian dengan saya. Walaupun sebenarnya waktu ketika saya sakit, saya pernah dimasukkan hospital, lebih kurang 3 kali saya masuk hospital. Tapi masa yang kali pertama tu ibu saya masih lagi ada. So saya tak sangka adik-beradik saya yang selama ni saya fikir hanya ibu saya yang sangat perhatian pada saya, tapi tidak. Adik-beradik saya rupanya sanggup berjaga malam untuk saya waktu saya di hospital. So itu adalah momen yang sangat, yang macam mana orang kata, tak sangka lah adik-beradik saya ni sangat sangat perhatian terhadap saya. Walaupun mereka berkeluarga kan, even ipar dua pun sama juga. So benda itu adalah momen yang sangat touch untuk saya. So saya sangat berterima kasih pada mereka. Abang saya sulung, kakak ipar saya, yang kedua, ketiga, keempat Kak Ros, Ina adik saya, kakak saya Rosanita, adik-beradik perempuan saya lah terutamanya. Mereka sangat perhatian terhadap saya lah. Itu yang adik-beradik lelaki pun perhatian, tapi adik perempuan lebih sikit lah. Betul. So itulah. Dan mereka lah pengganti kan? Ya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga lah untuk mereka. Taizo, satu perkongsian yang saya kira jujur daripada hati seorang Taizo kan? Lain lah. Yang saya kira daripada yang pernah diinterview, yang tidak pernah diceritakan kepada mana-mana. Saya kira ramai yang saya, yelah, in terms of perhubungan, in terms of kehidupan Taizo sendiri, yang kita tahu Taizo seorang yang sangat ceria orangnya, tetapi di sebaliknya kita tak tahu apa yang berlaku kan Taizo. Dan saya suka bila Taizo kata nak mengubah takdir itu bukan mudah. Kan, kerana takdir itu daripada dia. Kan, dia telah takdir itu sudah ada, kita hanya melalui sebuah takdir. Dia telah menentukan segalanya kan, antara dapat ataupun tidak. Itulah orang kata aturan yang telah ditetapkan. Tetapi kita kena percaya rezeki itu sentiasa ada. Betul. Di mana pun kita, ketika dalam keadaan apa sekalipun, dan rezeki itu sentiasa akan ada untuk orang yang telah ditetapkan untuknya. Bagaimana saya faham arti takdir? Dulu saya tak tahu takdir itu apa. Sebab kita percaya apa yang kita buat yang terbaik, kita pasti akan dapat ganjaran yang baik. Sebagai contoh apa yang saya lalui, dan saya faham takdir itu apa adalah bila saya cuba untuk menyatukan hubungan yang baik antara mak dan abah saya, ibu dan bapa saya. Bukan kata mereka bercerai, tidak, tetapi hubungan itu tidak baik. Masing-masing ada haluan masing-masing. Maksudnya bapa saya ada keluarga lain, ibu saya masih lagi sendiri. So saya fikir saya mengharapkan saya buat yang terbaik untuk saya pastikan ibu dan ayah saya akan bersatu dalam satu rumah. Tapi sampai hujung nyawa ayah saya benda itu tidak berlaku. So di situ baru saya faham itulah takdir yang dah tertulis. Walau sebaik mana pun yang kita buat, sehebat mana pun yang kita buat, kalau Tuhan kata tidak, ia tidak akan berlaku. Itulah kehidupan Taizo. Ya. Apapun yang berlaku, kehidupan kita tetap teruskan juga kan. Selagi namanya manusia, begitulah kehidupan kita. Dan kita tidak boleh yalah, saya percaya kekesalan pasti akan ada, kekecewaan pasti akan ada, tetapi kemenangan itu juga akan diperoleh selepasnya. InsyaAllah. Itu yang saya harapkan, dan juga saya yakin semua orang mengharapkan benda yang sama. Cuma pesan saya, jangan pernah aniaya makhluk. Betul. Sangat dalam Taizo. Ya, itu saja. Taizo, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya dalam Confession Bilik Gelap, dan saya doakan semoga Taizo terus sukses dalam orang kata di tempat barunya. Amin. Terus mengumpul peminat-peminat barunya. Amin. Terus menjadi Taizo seperti mana yang kita kenali dulu dan sekarang. InsyaAllah. Dan itu saja saya kira yang akan menjadikan Taizo lebih dekat dengan peminatnya.
InsyaAllah. Sekali lagi Taizo, Terima kasih kita jumpa lagi. kerana sudi jumpa saya. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberikan manfaat pada ramai Betul. Dan itu yang kita harapkan daripada Confession Bilik Gelap ini. Sekali lagi terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.